banyak perkara yang jadi. Contohnya duit tengah tak ada ni kan. Duit tengah tak ada, PKP apa semua, job semua saya ketepikan dulu. Duit memang tak ada. So saya dengan wife saya, dia kata, wife tanya, macam mana kita sekarang ni? Lepas tu cakap, tak apa, kita yakin malam ni kita baca Al-Waqiah. Kita baca Al-Waqiah, kita yakin Allah akan bantu kita. Kan? Awak kena yakin, saya kena yakin. So saya bentang sejadah. Wife saya bentang sejadah. Buka Al-Waqiah. Belum baca lagi. Saya check bank, tengok payment yang sebelum ni masuk. Belum baca lagi kan. Nama saya Muhammad Saharul Rizwan bin Hashim, nama penuh lah. Lepas tu, dulu saya pernah gunakan nama Syarul Rizwan. Lepas tu ada ustaz bagi tahu suruh guna nama betul. So saya gunakan pula Saharul Rizwan. Lepas tu bila jumpa lagi ustaz lagi sekali sekarang ni, kata bagi tahulah orang nama penuh kita. Jadi nama penuh saya Muhammad Saharul Rizwan bin Hashim. Umur saya tahun ni 33 tahun lah. Lepas tu alhamdulillah 10 tahun saya berlakon, hari ni Allah bagi fahaman yang lebih sikit. Itu je lah, insyaAllah. Sekarang ni alhamdulillah tahun 2022 ni saya banyak fokus on business lah, perniagaan. Di mana saya nak belajar amalkan sunnah. Dan tahun ini Allah bagi saya peluang satu, saya ada kedai makan ni, Human Gang, Malaysian Steak House. Dan juga satu lagi adalah saya usahakan dengan wife saya bisnes juga, bisnes skincare yang berasaskan sunnah. Jadi kita gunakan habatus sauda tu, kita jadikan sebagai serum. Dekat Malaysia yang pertama dekat Malaysia yang tak pernah ada orang buat lagi. Tapi baru lagi lah, baru 2 bulan. 10 tahun yang lepas saya bekerja, kita cakap pasal interval kerja lah. Kita bekerja sebab kita nak duit. Dan saya dah dapat duit. Saya dah dapat income yang berpuluh-puluh ribu sebulan. Saya dapat endorsement yang beratus ribu 6 bulan, setahun. Saya dapat semua benda tu. Tapi saya tak dapat satu benda. Saya tak tahu apa benda yang saya tak dapat. Dia sentiasa tak cukup kan. Dengan keluarga kita, dengan family, dengan kawan-kawan. Jadi benda tu tak lengkap. Tapi alhamdulillah sekarang ni walaupun taklah dapat berpuluh-puluh ribu sebulan, tak sampai puluh ribu pun sebulan, tapi saya dapat apa? Saya dapat benda yang lagi berharga daripada yang puluh-puluh ribu tu. Apa yang saya dapat? Satu, solat jemaah dekat masjid. Kan? Walaupun tak, saya pun tengah belajar untuk fullkan 5 waktu dekat masjid, tapi yang sekarang ni saya cuba konsisten adalah subuh, maghrib dengan isyak kan. Jadi saya cuba untuk 5 waktu ni, saya cuba lagi sekarang. Apa lagi? Saya rasa nikmat yang paling best. Nikmat kita boleh amal agama dekat dalam rumah. Kita boleh kenalkan isteri kita, anak-anak kita dengan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal tak Allah tu, pencipta kita tu apa, siapa. Saya tak nak, kita Allah lah, tak boleh nak tak siapa ataupun siapa kan. Jadi itu antara nikmat-nikmat yang paling besar yang saya dapat sekarang ni lah. Walaupun bukan dari segi duit, tapi nikmat-nikmat tu saya dapat sekarang ni alhamdulillah. Saya pun tak tahu lah macam mana. Tapi titik permulaan tu waktu jumpa sahabat saya, nama dia Ammar Sufiali. Dia jual topi lah. Macam sekarang ni budak-budak pakai kan, topi Mickey hat. Dia buat Mickey hat. So Ammar ni dia ada Mickey hat. Dia approach saya, ya bang, boleh tak kita jumpa kan? Boleh tak kita jumpa sebab saya ada nak bagi topi. So kita punya assume dekat dia, kita kan artis, selebriti. Oh budak ni datang nak jumpa aku, nak suruh aku promote baju dia ke apa semua kan. Tapi bila jumpa dengan dia, apa yang dia cakap? Dia bawa Ustaz Farhan Khandai, dan dia juga bawa buku mutakat hadis dengan Allahu Akbar, Fadilah Amal. Titik permulaannya bila mana dia sebut satu ayat dekat saya. Bila nak balik tu, dia cakap, bang, hari ni saya datang jumpa abang ni kerana Allah. Kita berpisah sekarang ni kerana Allah, dan satu hari nanti pasti saya akan jumpa abang balik kerana Allah. Titik daripada situlah, titik dari situ saya pun mula keluar jumpa dengan Nabil, dan sampai sekarang ni alhamdulillah. Saya tak rasa menyesal, tak rasa lupa, tapi saya rasa, ya Allah, syukurnya Allah hari ni kau bagi aku faham sikit yang mana aku tidak meneruskan perkara-perkara yang dulu aku buat dulu kan. Jadi hari ni macam contohnya, kalau dulu kita berlakon, kita rasa boleh kita bersentuhan dengan perempuan walaupun
Walaupun light yang kata kan, pegang tangan, tersentuh, berlapik, apa benda semua, pandang perempuan, apa lama-lama share rasa dengan dia, panggil dia sayang, apa benda semua kan. Kita rasa benda tu sangat-sangat biasa. Tapi hari ni alhamdulillah Allah bagi saya faham sikit lah. Allah bagi saya faham sikit hari ni. Dan saya rasa alhamdulillah berkat daripada doa-doa jemaah-jemaah juga yang kat luar sana kan, yang mendoakan kita, mungkin tengok dalam TV, oh budak ni pelakon ni, bagilah hidayah. Alhamdulillah. Bantuan Allah tu sampai bila mana kita betul-betul percaya, bila mana kita betul-betul yakin dengan Allah. Kan? Salah satunya contohnya lah, bila kita mula nak belajar keluar 3 hari apa semua kan, kita belajar tentang nafi isbat. Itu menafikan kuasa makhluk, mengisbatkan kebesaran Allah dalam hati kita. Pernah satu kali saya dekat masjid baru balik, saya tertinggal wallet kot kan. Lapar betul masa tu. Kita belajar nafi isbat, bukan makanan yang boleh bagi kita kenyang, tapi Allah bagi kita kenyang. Bukan duit yang boleh bagi kita makanan, tapi Allah bagi kita makanan. Kan? Jadi saya tak ada duit masa tu, nak makan. Lepas tu nak balik pun jauh. Cakap macam mana lah, tak apa lah, tak ada kot. Balik rumah makan lah. Saya betul-betul je habis cakap macam tu lah. Tak apa lah, aku balik lah, aku makan. Saya keluar je, ada orang hulur makanan. Orang hulur makanan. Kan? Tapi sekarang ni, apa saja yang berlaku, kita relate dengan kuasaan Allah. Baru kita fikir, ya Allah hai, rupanya bukan duit. Aku tak ada duit pun dalam ni, ada makanan untuk aku. Dulu kita rasa pekerjaan kita, berlakonlah bagi aku rezeki. Rupanya tidak. Orang tak berlakon pun Allah bagi rezeki. Hatta orang yang tak bekerja sekalipun Allah bagi dia rezeki. Tapi untuk saya yang lemah ni, yang bergantung lagi dengan asbab, bukannya macam para sahabat dulu solat 2 rakaat semua selesai kan. Macam saya sekarang ni, Ustaz selalu pesan, saya masih lagi bergantung dengan amal, saya masih lagi bergantung dengan asbab. Tapi seandainya Allah nak bagi saya sesuatu, hatta Allah nak bagi saya 1 juta hari ni pun, tanpa saya buat apa-apa, Allah boleh bagi. Banyak perkara yang jadi. Contohnya, duit tengah tak ada ni kan. Duit tengah tak ada, PKP apa semua, job semua saya ketepikan dulu. Duit memang tak ada. So saya dengan was saya, dia kata, was tanya, macam mana kita sekarang ni? Lepas tu cakap, tak apa, kita yakin. Malam ni kita baca Al-Waqi'ah. Kita baca Al-Waqi'ah, kita yakin Allah akan bantu kita. Kan? Awak kena yakin, saya kena yakin. So saya bentang sejadah. Was saya bentang sejadah. Buka Al-Waqi'ah. Belum baca lagi. Saya check bank, tengok payment yang sebelum ni masuk. Belum baca lagi kan. Jadi perkara-perkara macam itulah, bila mana sekarang ni ujian tu pasti ada. Kalau nak cakap pasal ujian sekarang ni, lagi banyak ujian daripada dulu. Cumanya ujian kali ni, ujian yang datang tu, kita faham Allah bagi ujian untuk kita ingat pada dia. Kejayaan saya, kejayaan abang, kejayaan semua orang dalam ni, kejayaan awak, semua orang yang ada sekeliling ni, kejayaan yang tengah tengok ni, hanyalah dalam agama. Sejauh mana kita taat perintah Allah, ikut cara Nabi SAW. Kan, ada orang hari ni yang dia rasa dia berjaya dalam dunia, dia ada kereta mewah, dia ada family yang bahagia, dia ada segala-galanya dekat dalam dunia ni. Tapi seandainya dia tidak taat pada perintah Allah, dia tidak ikut cara Nabi SAW, maka dia adalah orang yang gagal. Dan hari ni juga ada orang yang mungkin tak ada apa-apa dekat dalam dunia ni. Dia tak ada harta, dia tak ada keluarga, dia mungkin tidak sempurna tubuh badan dia. Tapi seandainya dia taat pada perintah Allah, dia ikut cara Nabi SAW, dia ikut sunnah, maka dia adalah orang yang berjaya. Itulah quote, bukan quote lah yang saya cuba untuk ingat hari-hari. So far tak ada lah, cuma saya lah, atas kelemahan saya, saya yang rasa diri saya agak terjauh sikit daripada diorang kan. Sebab itulah, kita mula-mula duduk belajar agama, kita pula rasa diri kita baik kan. Salah saya lah. Selalu Ustaz tegur, bila mana kita rasa diri kita baik, itu sebenarnya dugaan iblis yang paling lagi bahaya sekali kan. Kau dah solat, tak kau nak salat, kau nak kawan dengan orang tak solat, iblis hasut. Jadi itu semua kelemahan saya. Kawan-kawan saya tak ada sebenarnya yang menjauhkan diri, cuma saya macam menjauhkan diri. Alhamdulillah sekarang ni saya dah ada ustaz yang guide saya kan, guru saya. So saya akan refer pada dia. First kali saya rasa yang paling best sekali kan, yang saya rasa benda ni orang kena cari, cinta Allah, cinta Nabi, cinta Rasulullah. 2 perkara ni, cinta Allah, cinta Rasulullah. Macam mana nak cari, saya pun tak tahu macam mana nak cakap. Sebab saya pernah tanya soalan dekat Ustaz Azwan.
Ustaz Azwan, macam mana kita nak hadirkan cinta Allah dengan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita hanya mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi kita tak tahu pun apa maksud la ilaha illallah, kan? Tiada Tuhan yang melainkan Allah. Apa maksud yang kita sebutkan tu? Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kita cakap maksudnya kita menafikan kebesaran makhluk dalam hati kita, dan kita macam saya cakap tadi, nafi isbat. Kita membesarkan kebesaran Allah, kan? Dan maksud kalimah la ilaha illallah, saya ingatkan zikir la ilaha illallah, la ilaha. Rupanya la ilaha illallah ni adalah kita nak kena menafikan makhluk dalam hidup kita. Itu je. Berat soalan tu kan. First kali saya letakkan diri saya lah. Sebenarnya sesiapa yang dah ada terasa terdetik untuk buat macam tu, itu sebenarnya Allah dah jentik hati dia dah. Allah dah jentik dah. So apa tindakan susulan dia? Untuk first kali cari suasana. Sebab dekat dunia sekarang ni, dunia lah kita cakap, dunia Malaysia apa semua ni, suasana tu sangat payah. Untuk dapat kita suasana agama tu sangat payah. Jadi macam mana kita nak dapatkan suasana agama? Sebab itulah kita kena belajar keluar 3 hari. Belajar 3 hari tu bukanlah kita nak pergi buat apa, kita nak cuba belajar untuk tinggalkan dunia. Bukanlah nak tinggal meninggal, tapi nak tinggalkan kalau kita duduk macam ni, saya pun contohnya kat sini kan, hari ni kat ni, okey nak Zuhur, fikir Zuhur, lepas Zuhur aku nak buat apa lah? Aku nak masuk kedai balik, nak handle ni semua kan. Jadi belajar-belajar untuk keluar 3 hari ni adalah untuk kita fokus. Tak ada pun 100% belajar je, cuma kita jaga pandangan kita, kita belajar solat berjemaah untuk 5 waktu, kita belajar ikut sunnah Nabi kan, apa pakai sorban, pakai yang putih, amal sunnah, dan juga kita dengar nasihat daripada ustaz-ustaz yang datang untuk bagi. Jadi kalau tanya cara nak berubah, kalau siapa keluar 3 hari. Macam nak keluar 3 hari, pergi masjid, duduk kat masjid tu, doa, ya Allah, kau hadirkanlah jemaah untuk datang jemput aku, ya Allah. Pasti bila dia buat macam tu, pasti mesti akan ada. Sebab satu dunia ni jemaah tengah bergerak sekarang ni, insya-Allah.